Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ni saya nak sambung lagi tentang foto esei lah. Pasal ada pertanyaan daripada orang yang tengok YouTube tanya. Dia tanya, kalau nak shoot foto esei ni kan, kita pergi dulu lokasi tu ataupun baru, maksudnya kita pergi ke lokasi tu ambil gambar dulu, lepas tu balik tu baru kita, orang kata apa, baru kita buat story. Maksudnya sebelum kita buat foto esei tu, kita karang story dulu, ataupun kita pergi shoot je dulu, lepas tu baru kita buat story. So benda ni sebaik-baiknya, dan kebanyakan orang yang buat foto esei ni, dia mesti satu minat lah. Okay, minat kena ada lah, macam saya beritahu sebelum ni kan. Kalau tak ada minat, memang susah. Minat yang benda yang kita nak shoot tu, kita kena ada minat yang mendalam lah. Macam kalau kita minat berbasikal lah, kita nak buat dokumentari pasal basikal tu, foto esei pasal basikal lagi senang lah daripada kita tak minat pasal berbasikal, ataupun contohlah aktiviti memancing kan. Kita minat benda lain, kita nak buat tu kan. Tu passion tu mungkin kurang lah, pasal kita tak boleh nak menyelami jiwa orang yang buat benda tu kan. Dia susah sikit lah. Okay, jadi sebaik-baiknya untuk foto esei ni, kita kena anggap macam, walaupun foto esei ataupun foto dokumentari ni dia lebih kurang sama, cuma dokumentari dia lebih panjang, sebaik-baiknya kita kena ada, orang kata apa, storyboard tu. Storyboard ni kalau dalam filem, dia macam bentuk macam ni lah. Dalam biasanya storyboard dia orang guna dalam filem lah. Dia lebih kurang macam dalam comic book, lebih kurang macam ni. Maksudnya dia ada, orang kata frame by frame ni, maksudnya scene by scene gambar yang dia nak rakam tu, footage yang dia nak rakam tu. Cuma untuk kita sebagai jurufoto ni, kita sebelum kita pergi tu, kita research memang penting. Lagi satu, kita kena imagine ataupun visualize kan. Sebelum kita pergi tu, kita kena visual. Tak perlulah kita lukis sketching macam tu kan. Kita cuma kena lukis ataupun tulis list kan, checklist kan, apa benda yang kita nak shoot. Contohlah kalau kita nak shoot gambar nelayan kan. Okay, nelayan daripada JT, dia pergi ke tengah laut. Okay, apa gambar kita nak ambil? Gambar nelayan tu tengah buat apa. Kalau pagi, okay, kita nak start daripada dia sembahyang subuh atas dek kapal tu kan, berjemaah ke apa. Lepas tu dia siapkan apa benda lagi, barang-barang. Lepas tu dia pergi ke laut. Lepas tu shot-shot tu, maksudnya kita dah imagine shot-shot apa yang kita nak ambil tu. Daripada bila kita pergi nanti kita blur tu. Bila kita blur, dah balik nanti, bila balik kita rasa, bila kita nak buat foto esei tu, kita rasa macam ada satu shot ataupun ada satu scene yang sepatutnya kita ambil, kita tak ambil. So bila kita ada guideline ataupun ada storyboard, tak semestinya lah kita lukis macam dalam storyboard yang orang buat filem tu kan. Tapi kita kena imagine apa shot yang kita nak ambil. Okay, wide shot dia apa benda, medium shot dia apa dia, close up dia apa dia. Okay, macam nelayan, contohlah kalau kita ambil nelayan laut dalaman, apa benda yang kita nak rakam, kita kena imagine. Dan benda tu kita kena lah research dulu, tengok gambar-gambar yang sebelum-sebelum ni yang ada orang buat kan. Pasal kebanyakan benda yang kita nak buat dalam dunia ni, kebanyakannya lah, tak kira benda, tak ada orang kata apa, tak ada benda yang baru lah. Kebanyakannya orang dah buat dah benda tu. Kalau benda tu orang belum buat, benda tu lagi bagus. Pasal tu saya suka, ada satu fotografer daripada Canada ni, bila dia search satu-satu benda tu, dia search di Google, subjek yang dia nak buat tu tak ada, benda tu lah yang akan menarik minat dia. Pasal benda tu kalau apa ni, orang dah ramai buat, dia pun macam tak minat lah. Tapi menjadi sukaran lah bagi dia. Pasal apa, dia nak buat satu-satu benda tu, maklumat tentang dokumentari ataupun foto esei yang dia nak buat tu kurang. Pasal dia tak boleh nak imagine sangat lah. Tapi bagi dia tu satu kelebihan. Sebab apa kelebihan? Bila tak ramai orang buat, bila dia buat, dah tentu bila benda tu jadi satu foto esei yang lengkap, kalau ada story tentang benda tu, orang akan cari dia. Sama macam yang antara karya dia yang saya minat, Amos Chappell, nanti saya bagi link dia. Dia ambil gambar di Oymyakon di Rusia, Siberia lah. Dia boleh dikatakan perkampungan yang dihuni manusia paling sejuk di dunia lah. Kita tak boleh nak bandingkan dengan Antartika tu, pasal dia memang apa ni, kawasan penyelidikan. Tapi yang Oymyakon ni kawasan kampung biasa lah, kampung orang kan, yang dihuni oleh orang yang mempunyai paras sejuk yang paling tinggi di dunia lah. Paras sejuk yang paling tinggi pula, paras sejuk yang paling rendah, dia boleh secah sampai negatif 50, 60, 70 boleh, dia bisa kadar sejuk di situ. So bila kalau kita search pasal Oymyakon, mesti keluar gambar dia, gambar daripada Amos Chappell ni. Pasal sebelum ni tak ramai orang pergi situ. Jurufoto lah, kalau orang situ, orang tempatan memang ada, maksudnya jurufoto tak ramai yang pergi situ. Pasal nak ke situ susah. Dia nak buat apa ni, nak visualize apa benda yang nak dapat situ pun susah kan. Tapi macam kita kalau untuk permulaan, apa benda yang kita buat lah, yang kita minat, kita kena research dulu, dan kena ada storyboard. Storyboard ni tak, macam saya beritahu tadi, tak perlu, tak semestinya kita lukis. Kita boleh imagine apa benda yang nak shoot, apa benda kita nak buat.
Contoh macam kalau kita berminat ambil gambar di porter ataupun Sherpa, orang panggil Sherpa, dia bukan Sherpa, dia porter Gunung Kinabalu lah, baling gunung kan, yang bawa bekalan makanan ke tonggas ke puncak gunung kan. Okay, apa benda kita nak shoot dulu, kita kena imagine benda tu, tengok gambar-gambar yang ada dalam internet kan. Okay, dia bawa mula-mula dia macam mana daripada Taman Kinabalu tu, dia register, dia timbang berat tu, so dia bawa naik sikit-sikit step tu sampailah ke Labang Rata tempat dia letak barang tu. So kita jangan fokus close up saja, kita kena ada juga orang kata gambar wide shot Gunung Kinabalu tu daripada jauh kan, orang tengok okay ni Gunung Kinabalu, okay ni establish shot dia. Lepas tu kalau kita nak mendalam lagi, kalau nak buat story pasal individu baling gunung tu sendiri, sebaik-baiknya daripada rumah dia lah. Maksudnya itu lagi orang kata apa, lagi mahal lah story tu kan, pasal ada intimate moment kita dengan individu yang bekerja sebagai baling gunung tu, dengan keluarga dia, bermula sarapan di rumah, dia pergi ke Kinabalu Park kan, dia register, dia ambil luggage orang, dia timbang, dia bawa, lepas tu dia naik, mula-mula di Timpahun, sampai ke pertengahan layang-layang ke, sampai ke Labang Rata. Dia punya ada wide shot, ada close up, ada portrait dia kan, ada nampak dia penat dia kan, macam mana tengok nampak dia punya kaki betis dia besar tu kan, benda-benda detail tu kita kena ambil. Macam untuk perkongsian kali ni, saya share gambar yang saya rakam di Sempurna tahun 2019 untuk Regata Lepa. Regata Lepa ni saya pergi dengan tim Jabatan Perangan Sabah, Azman, Jumat dengan In Buka. Saya pergi situ pasal saya sebelum sampai tu saya dah imagine nak ambil gambar orang buat lepa. Tapi bila kita pergi 2-3 hari sebelum tu, memang mana lepa tu dah siap, lepa ni perahu lah kan. So tapi bila sampai situ, ada member daripada jabatan ni bagi tahu ada satu sebuah perahu ni, dia tengah nak pasang sambung layang hiasan dekat situ lah. Saya kata okey juga, kita pergilah. So benda tu pun saya dah imagine lah macam mana nak buat dah. Maksudnya saya nak bergambar dia tengah naik pasang sikit-sikit, ada suasana kampung di rumah atas air tu kan, ada close up material yang digunakan untuk perhiasan tu, dia punya layar dia tu kan. Sampailah dia bergerak ke jeti di Sempurna tu. Dan ini saya ikut naik sekali, duduk dalam perahu tu lah, sampailah ke Sempurna tu. Dalam perahu tu dia main orang, macam orang kampung saya kalau di Sabah tu orang panggil kuling tangan. Sini mungkin macam peralatan gong gamelan tu kan, dia main dalam tu. Depan tu ada penari yang menari tarian igal-igal, sampailah ke dataran di Sempurna tu. Jadi saya adalah wide shot, ada close up sikit, ada gambar daripada tingkat atas hotel kan, nampaklah dia punya keadaan, orang kata apa, laluan masuk perahu tu ke jeti di Sempurna tu. So benda tu kita kena imagine awal. Kalau kita tak imagine awal, kita tak boleh nak bayangkan lokasi mana kita nak berada benda tu. Kalau tak, dia jadi macam bila kita dah balik kan, kita rasa macam tak lengkap lah shot aku, patutnya aku ada gambar ni, aku tak adalah gambar wide ni, gambar close up ni aku lupa nak ambil. Dia kalau kita dah ambil wide, kita zoom dekat tempat kecil kan, boleh juga, tapi gambar tu dia akan pecah lah. So sebaik-baiknya kita, bila kita rancang storyboard tu ataupun kita rancang checklist yang kita nak buat tu, kita detailkan. Gambar wide kita nak ambil gambar apa, medium shot kita nak ambil gambar apa, gambar portrait kita nak ambil gambar apa, yang macam mana kan. Biar gambar tu lebih banyak tak apa. Yang kalau kita nak hantar kepada paper ke magazine ke, mungkin dalam 5, 10 kan, 15 lah maksimum dia orang akan pakai kan, pasal ruangnya terhad kan. Tapi untuk kita sebagai fotografer ni, kita kena ambil lebih lah, biar banyak tak apa kan. So nanti kita boleh pilih yang mana sesuai. Pasal kadang-kadang untuk layout paper ni, ada setengah tu dia nak pakai yang ada negative space, maksudnya sini ada orang, sini kosong kan, mungkin dia nak letak teks ke apa situ kan. Itu kita ambil juga. Lagi satu, jangan lupa ambil gambar pelbagai kan. Horizontal ni biasa dia kata vertical, pasal vertical ni lebih sesuai untuk cover buku kan, dia sesuai jadi cover. Kalau gambar vertical tu, kalau kita fikir untuk gambar cover, ambil shoot siap banyak kan gambar yang vertical ni juga. Jangan lupa kan, pasal kalau gambar horizontal kita shoot, boleh juga dia kan vertical kan, tapi bila crop dia punya quality dia agak drop sikit. So jangan lupa, macam Regata ni dia tinggi layar dia tu, saya banyak juga yang saya ambil gambar secara vertical. So kesimpulan dia, sebelum kita pergi buat foto essay ni, kita kena satu minat, satu lagi tahu topik, subjek apa yang kita nak rakam, satu lagi kita kena ada storyboard ataupun checklist apa benda yang kita nak rakam tu, angle mana kita nak rakam tu. Kita kena anggap benda tu macam dah siap tu. Kalau boleh kita sediakan petak-petak frame dia. Okay, gambar ni mula dia macam ni, pertengahan dia macam ni, ending dia macam ni. Macam saya di Regata Lepa tu, ending dia di dataran Lepa tu lah, daripada rumah sampailah ke dataran Lepa tu.
Gambar-gambar lain nanti saya kongsikan lah. Tapi macam tu lah, sebaik-baiknya memang kena ada storyboard ataupun checklist apa gambar yang kita nak rakam sebelum kita pergi situ. Dan info ni kalau kita dapat info tambahan daripada orang tempatan lagi bagus lah. Kita boleh tengok Facebook kan, mungkin kita ada kenal seseorang yang duduk di tempat yang kita nak ambil gambar tu kan, kita tengok gambar-gambar dia, mungkin dia orang kampung situ kan, kita dapatkan kontak dia. Sampai sana kita jumpa dia. Tu lagi mudah at least. Kalau ada orang kampung penduduk tempatan tu yang kita boleh hubungi untuk dapatkan maklumat ataupun dapatkan gambar ataupun hubungi orang individu yang kita nak rakam tu, gambar tu akan jadi lagi baik lah kan. Pasal ada orang kata local people yang akan bantu kita untuk, contohlah jumpa nelayan tu ke pakcik tu kan, pakcik saya nak jumpa, ikut pakcik pergi tengah laut, boleh ke nak ambil gambar macam ni kan. Macam kalau di Gunung Dasang tu, di Gunung Kinabalu tu kita jumpa maling gunung kan, siapa yang in charge tu, ketua dia, tanya dia macam mana, siapa-siapa. Sebelum kita pergi tu, dari sini kita dah communicate dah dengan orang tu, boleh tak nanti saya nak pergi Sabah, saya nak buat story pasal bapak naik gunung bawa beg kan, jangan pergi sana terus tanya kan. Mungkin dia nak, mungkin dia nak, tapi bila kita dah buat preparation tu dari sini sebelum pergi, mungkin lagi mudah lah. Kita contact dia, buat hubungan dengan dia dulu. Bila sampai sana, kita jumpa dia, bincang dengan dia, kita nak ambil gambar macam ni. So dia pun akan faham. Pasal ada setengah orang ni, bila kita ambil gambar, dia macam tak biasa dengan kamera kan. Kita beritahu dia, buat kerja macam biasa je, tak payah nak berlaku, nak act depan kamera ataupun nak pandang kamera jadi ni kan. Beritahu dia kita nak rakam, dia just buat kerja dia je, kita just follow je dia. Dia macam yang jurufoto W. Eugene Smith lah, yang dia follow doktor seorang ni. Dia follow doktor tu lebih kurang 23 hari tau. Lama dia follow. So lama-lama doktor tu dah jadi biasa dengan dia. Dia anggap macam, walaupun fotografer tu ada dekat sebelah, dia anggap macam tak ada lah. So dia banyaklah gambar-gambar yang menarik lah, yang macam tak ada rasa kekok. Dia buat kerja macam biasa. Dia tak anggap macam ada jurufoto dekat situ, pasal dia dah serasi dengan persekitaran dia tu. So macam tu lah. Sebaik-baiknya buat kontak dulu dengan orang yang kita nak buat tu, pergi sana, jumpa dan kita shoot lah. So dia kesimpulan dia, sebaiknya adalah storyboard ataupun checklist apa yang kita nak shoot sebelum kita pergi lokasi tu.